Hai, Assalamualaikum. Murid-murid, semasa di tahun 5, anda telah diperkenalkan dengan sistem rangkaian berkaitan dengan komputer dan dunia internet melalui mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi. Hubung kait antara sekumpulan komputer dengan peranti yang berkaitan iaitu rangkaian komputer membolehkan kita membuat pencarian, kita juga boleh menggunakan dan perkongsian maklumat boleh dilakukan dengan mudah. Tahukah anda apakah kaitan rangkaian dengan graf? Jom kita layan intro dulu. Bagi merungkai persoalan tadi, cikgu bawakan tajuk 5, rangkaian dalam teori graf, standard pembelajaran 5.1.1, mengenal dan menerangkan rangkaian sebagai graf. Graf digunakan untuk mewakilkan data yang terdiri daripada objek diskrit dan menggambarkan kaitan antara objek tersebut secara grafik dan mudah difahami. Graf adalah satu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Okey, ini adalah bintik yang dikenali sebagai bucu dan garis yang mengaitkan antara dua bucu dikenali sebagai tepi. Graf juga sering digunakan untuk mewakilkan suatu rangkaian. Rangkaian merupakan sebahagian daripada graf dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat-sifat tersendiri. Struktur data rangkaian mempunyai hubungan banyak ke banyak. Video di belakang cikgu merupakan satu contoh graf yang melibatkan rangkaian sosial. Bucu mewakili individu, kumpulan atau organisasi. Manakala tepi ialah jenis hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Murid-murid, apakah jenis graf yang akan kita pelajari? Okey, graf yang pertama ialah graf gelung dan berbilang tepi serta graf mudah. Okey, bagaimanakah bentuknya? Okey, ini adalah bentuk graf mudah dan ini bentuk graf berbilang tepi serta graf berbentuk gelung. Selepas ini cikgu akan terangkan apakah ciri-ciri graf yang kita akan pelajari. Okey, bagi graf gelung dan berbilang tepi. Okey, untuk yang pertama, graf berbilang tepi, ciri-cirinya adalah dia melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Okey, kita tengok pula graf gelung. Okey, graf gelung adalah melibatkan satu bucu sahaja. Kalau kita tengok ini melibatkan satu bucu sahaja berbanding dengan graf berbilang tepi ada dua bucu. Tepi lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal atau bucu yang sama. Okey, tepi dia ada satu sahaja tapi berbalik kepada bucu yang sama. Dan bilangan darjah setiap gelung adalah 2 sahaja. Okey. Okey, ini adalah bentuk graf mudah. Okey, mari kita tunjuk apakah ciri-ciri graf mudah. Okey, yang pertama, graf mudah adalah graf tak terarah. Dan dia tidak mempunyai gelung dan tidak juga mempunyai berbilang tepi. So, kalau kita tengok graf yang macam ni, tak ada gelung, tak ada berbilang tepi,
Okey, ini adalah graf mudah. Seterusnya, kita akan mempelajari tata tanda graf, iaitu simbol-simbol yang digunakan dalam teori graf. Simbol yang pertama adalah G, iaitu merujuk kepada graf. Simbol yang kedua adalah huruf V. V merujuk kepada set bintik atau set bucu. Okey, contoh di dalam gambar rajah di sebelah ini. Okey, satu graf mudah. Set bucunya merujuk kepada bintik yang berwarna merah, iaitu A, B, C dan D. Okey, contoh penulisannya adalah V sama dengan curly bracket A, B, C, D tutup bracket. Okey, simbol yang ketiga adalah E. E ialah merujuk kepada set tepi atau set garis. Okey, kalau dia tak bagi nama garis. Okey, so kita tulis daripada bucu ke bucu. Okey, contoh kat sini bucu A ke bucu B. Satu tepi. So, cara penulisannya ialah E sama dengan curly bracket. Okey, buka kurungan macam biasa. A ke B. Satu garis. Tutup kurungan. Satu lagi garis. A ke C. Tutup kurungan. Okey, koma lagi. Garis mana lagi? Okey, B ke C. Satu garis. Dan B ke D. Okey, ada 4 garis di sini. Okey, dan satu lagi contoh jika diberi nama garis. Okey, kalau tadi tak ada nama ni. Okey, sekarang ada nama garis. Ada A ke B namanya E1, E2, E3 dan E4. Ada 4 garis, ada 4 nama. So, kalau dia bagi nama macam ni, so cara penulisannya adalah okey, E kurungan E sama dengan curly bracket E1, E2, E3, E4. Okey, tutup bracket. Okey, jelas? Seterusnya, kita akan menentukan bilangan darjah dalam satu graf mudah. Okey, contoh graf ini, kita nak tentukan bilangan darjah pada setiap bucu dan mencari jumlah bilangan darjah. Okey, cikgu selalu buat macam ni. Untuk bucu A, kita cari satu-satu. Untuk bucu A, cikgu buat satu bulatan dan tandakan persilangan antara garis dan bulatan yang cikgu buat tadi. So, pada bucu A, cikgu dapat 2. Maka, darjah pada bucu A ialah 2. Begitu juga dengan bucu B. Okey, cikgu tandakan macam tadi. So, cikgu dapat 3. So, jumlah darjah pada bucu B adalah 3. Begitu juga bucu C ada 2 dan bucu D ada 1. Untuk mencari jumlah darjah pada graf tersebut, kita tambah pada setiap bucu. Okey, tambah darjah setiap bucu. 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1, maka jumlahnya adalah 8. Okey, satu lagi cara kita boleh cari bilangan darjah dengan cepat, iaitu dengan menggunakan rumus, iaitu bilangan darjah, jumlah bilangan darjah pada setiap bucu adalah bersamaan dengan 2 darab E. E merujuk kepada tepi. Tepi pada graf ini ada 4. E1, E2, E3 dan E4. So, 2 darab 4 bersamaan dengan 8. Ya murid-murid, kita dah selesai mempelajari siri yang pertama pada bab ini. Bertemu lagi pada siri yang seterusnya pada video yang akan datang bersama Cikgu Bayati. Sebarkan ilmu, luaskan pengetahuan. Matematik senang je.